Dalam part yang terakhir iaitu part 6, kita akan bincangkan question from topic recombinant DNA, okay, in which the question show figure 4, that is the structure of plasmid PUC18. So plasmid is one of tools that involve in gene cloning, okay, dikategorikan sebagai cloning vector. So kalau kita boleh buat sedikit revision, okay, apa 3 ciri utama plasmid? Okay, karakteristik yang menyebabkan plasmid can act as cloning vector adalah yang pertama, able to accept foreign DNA. So keupayaan dia untuk terima foreign DNA ini adalah DNA daripada sel lain yang ada gene of interest, di mana dia akan terima dekat dia punya multiple cloning site. Multiple cloning site ni biasanya berada pada lexi gene. Sebab tu kalau kita tengok ini multiple cloning site, okay, dia ada pelbagai restriction site untuk pelbagai enzim. Antara yang kita belajar satu je ada kat sini, SMAR1. Okay, ada juga lagi ni, EcoR1 atau yang saya pernah sebut BAMH1. So multiple cloning site maknanya researcher ataupun orang yang buat gene tag ni boleh gunakan different restriction enzyme. Okay, tapi syaratnya kalau nak potong plasmid dengan nak potong target gene mesti menggunakan restriction enzyme yang sama to produce compatible end. Kita kisahlah either sticky end or blunt end. Okay, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, okay, when that plasmid able to accept that foreign DNA, okay, it also able to replicate freely. Okay, dekat mana dia boleh replicate freely? Dalam host cell, bila dia dah transform masuk dekat dalam host cell. Dan plasmid also have selectable genetic marker ataupun gene marker yang merujuk kepada lexi gene dan juga AMPR. Kenapa dipanggil selectable genetic marker? Okay, selectable genetic marker ini merujuk kepada proses terakhir dalam gene cloning iaitu screening. Okay, waktu kita nak buat blue white screening, okay, so ciri AMPR dan lexi gene inilah yang menyebabkan researcher boleh bezakan which bakteria yang dah ambil plasmid dan plasmid itu ada gene of interest. Macam soalan yang ditanya you all pada bahagian bawah. Okay, so itu 3 karakteristik plasmid. So selain daripada itu, soalan glamour juga adalah karakteristik host cell. Kalau host cell dia ada 4. Alright, so host cell is referring to bacteria lah. Okay, so the first question, okay, A, what is the purpose of having AMPR gene on the plasmid? Most of student jawab, okay, kenapa bakteria ada AMPR ni adalah supaya bakteria tu resist pada antibiotik ampicillin. Actually, the question tanya you purpose kenapa AMPR ini kita highlight sebagai genetic marker adalah bukan untuk kelebihan kepada bakteria, tapi kepada proses gene cloning. So, bila bakteria tu ada AMPR, okay, dia boleh jadi selectable genetic marker. Waktu kita nak buat selection, okay, kalau bakteria tu ambil plasmid, dia akan hidup dekat atas agar. Okay, kalau dia tak ambil plasmid, automatically dia akan die because it is lack of AMPR2. Sebab tu dia dipanggil sebagai selectable genetic marker. Okay, ataupun ayat lebih mudah adalah to identify bacteria that contain plasmid. Itu sebab tujuan utama kita highlightkan AMPR tersebut. Okay, soalan yang kedua, name the enzyme that code for lexi. Apa enzim yang code for lexi? Okay, ingat lexi gene ni adalah gene, jadi dia tidak menghasilkan enzim, tapi enzim apa yang code for that? Jawapan dia adalah beta galactosidase. Dan soalan yang kedua, what happened to lexi, okay, gene if the gene of interest is successfully inserted? Okay, soalan ni merujuk kepada, okay, sekiranya, okay, plasmid itu
dipotong, dia akan dipotong pada kawasan leg Z. Kenapa nak potong kat kawasan leg Z? Okey, sebab dekat leg Z inilah ada MCS tadi, multiple cloning site. Okey, untuk restriction enzim potong. So plasmid akan jadi open plasmid. Okey, di mana leg Z dia ni yang tadinya attach dah jadi terpotong. So bila kita buat step insertion, okey, kita akan masukkan gene of interest. Okey. Okay, so ini adalah DNA fragment contain gene of interest. Okay, dan bila kita seal, okay, dia akan menjadi rDNA, recombinant DNA plasmid. So, apa impact dia kepada plasmid yang asal? Okay, leg Z gene dia ni telah kita kata disrupted, ataupun you boleh tulis non-functional. Why? Sebelah kat sini, sebelah lagi kat sini, tengah-tengah dah ada gene lain. Okay, sebab tu kalaulah leg Z itu telah ada gene successfully inserted dekat dia, okay, apa impact dia adalah leg Z gene itu become disrupted. So cara tulis leg Z ni salah So leg Z adalah leg Z, leg saja yang kita garis. Okay, so akibat yang seterusnya, bila leg Z gene itu disrupted, dia akan no longer code for beta galactosidase. Bukannya leg Z cannot synthesis beta galactosidase macam saya terangkan dalam video sebelum ni. Okay, ataupun generally you boleh sebut tak kaitkan dengan leg Z, you kata beta galactosidase can be synthesized. Kita tak kata leg Z ke siapa yang synthesize dia. So jawapan kat sini 3 markah. Okay, next question adalah berkaitan blue-white screening. How leg Z gene is used dalam blue-white screening? So kita tahu kalau AMPR tadi, kalau bakteria tu ambil plasmid, okay, so dia akan boleh hidup dekat atas ni lah, medium yang kita kata adanya X-gal ni kan. X-gal contain 2 benda. Okay, medium yang ada X-gal dan juga ampicillin. So bila bakteria itu ada sahaja plasmid, okay, sama ada plasmid tu adalah non-recombinant atau recombinant, okay, dia akan boleh hidup dekat dalam petri dish ni. Okay, tapi dia will become either blue colony ataupun white colony. Okay, which one is which? Okay, so leg Z gene ini, kita tahu tadi kalau ada something yang inserted, leg Z become disrupted, jadi dia unable to produce bacteria itself is unable to produce beta galactosidase. So bacteria unable to hydrolyze X-gal. Sebab tu dia akan jadi white colony. Sebaliknya, sekiranya dia adalah bakteria yang non-recombinant. Yang ni recombinant. Okay, dia dah ambil gene of interest. This one is non-recombinant. Okay, dia akan hidup juga sebab dia masih lagi ada plasmid, tapi dia punya leg Z gene tu intact ataupun functional. Okay, masih lagi bercantum. Maknanya intact leg Z. Yang ni dah terpotong kan. Jadi dia unable to produce able to produce beta galactosidase dan menyebabkan dia boleh hydrolyze X-gal. That's why dia become blue colony. So, saya bagi cadangan jawapan yang lebih ringkas dan merangkumi dua-dua. Okay, dalam skema ni mungkin ada sedikit kebincangan sebab
Dia sebenarnya tak sebut dia nak yang white colony ke yang blue colony. So better untuk kita jawab dua-dua lah. Tapi markah dia hanya 2 markah. Sebab dalam cadangan jawapan dia lebih kepada untuk menceritakan white colony. Okay. Sebab mungkin sebenarnya soalan ni dia nak refer balik kepada soalan B tadi, di mana ada insertion. There is insertion in the lexigene. Okay. Next adalah soalan PCR. Okay, we know that PCR can be divided into 3 steps. Okay, dan tujuan kita buat PCR adalah kita nak amplify DNA. Maknanya kita dah ada the certain DNA sequence, but it is in limited amount. So you nak amplify in a short time dengan banyak. So you akan buat PCR. Okay, so dalam soalan ni diminta you terangkan first step saja. So, madam pernah ingatkan dalam setiap step kena mention nama dia. Kena mention sama ada that mixture is heated up pada temperature berapa. Mesti very specific. Okay. Dan apa yang berlaku disebabkan that temperature. Okay. So, untuk denaturation, okay, ejaan kena betul. Okay. DNA fragment ataupun you boleh guna mixture. Mixture tu is heated to high temperature, iaitu pada range 93 hingga 98 darjah Celsius. Mesti ada darjah Celsius ni. Okay, apa tujuan dia? Yang ni ramai yang tak berapa tepat. Tujuan kita bukan nak denature DNA. Kalau you kata you denature DNA, musnahlah DNA tu. You nak denature the bond between the double-stranded DNA, which are the hydrogen bond ni yang kita nak putuskan. Kalau you nak kata denatured, yang you denatured mestilah double-stranded DNA. Ataupun you boleh kata to break the hydrogen bond between double-stranded DNA. Kenapa? Supaya both DNA strand will act as template. Okay, dalam next step kita ada proses annealing. Okay, di mana suhu akan kita turunkan pula. Okay, pada 70 lebih kan. Yang kena hafal berapa suhunya. 48 hingga 68 Okay, dan akhirnya adalah extension pada suhu 72 darjah Celsius kan. Okay, so kena ingatlah. Untuk extension dia ada satu enzim yang terlibat, iaitu tag polymerase. So, bear in mind, tag polymerase juga adalah enzim yang kalau you tulis, you kena gariskan. Okay. So, senang nak dapat markah untuk PCR ni. Okay. Last part pula, okay, dia tanya tentang proses synthesis of cDNA. So, cDNA ni apa? Dia adalah DNA without intron. Okay, ataupun dalam kata lain dia hanya ada coding sequence saja. Why? Because proses penghasilan cDNA ini dari mRNA. Okay, so dia merujuk kepada proses reverse transcription. Okay, di mana first kali sebab dia sebut tentang human insulin, you kena isolate mRNA of human insulin daripada sel yang bersesuaian lah. Kalau insulin daripada pancreatic cell. Then kita kena bagi tahu that mRNA akan act as template. Okay, untuk sintesis di mana dia akan catalyze by yang saya birukan tu, yang saya purplekan tu adalah 3 enzim yang terlibat dalam penghasilan cDNA dalam proses reverse transcription. Okay, daripada mRNA nak hasilkan the first strand of cDNA, kita akan guna reverse transcriptase. Selepas the single strand cDNA itu terhasil, the mRNA will no longer needed. So, we have to degrade the mRNA using ribonuclease ataupun RNase. Okay, salah ni cara dia tulis ni. Dia sebenarnya RNase. Okay. So, next, the single strand DNA tadi pula, cDNA tadi will act as template and with the aid of DNA polymerase. It is not DNA polymerase 3 sebab ini yang kita guna dalam makmal. DNA polymerase 3 tu dalam sel kita.
Okay, general je. DNA polymerase akan add nucleotide untuk sintesis the second strand of cDNA. So, bila dah terhasil second strand of cDNA, barulah kita kata dia akan menghasilkan double-stranded cDNA. So, kena stop kat situ lah. Tak perlulah you cerita macam proses penghasilan insulin. Sebab dia nak synthesis of the cDNA sahaja. Okay. So, untuk soalan reproduction, okay, yang tak sempat belajar sebelum di peringkat 3 tu, kita akan kongsikan jawapan dalam WhatsApp kelas you all. Okay, with that, thank you very much. Teruskan mengulang kaji. Semoga usaha you all ini akan membuahkan hasil yang cemerlang dalam PSPM nanti. All the best.